Okay, so hari ini kita akan masuk calculation chapter 5. Kita ada untuk location ni actually ada 4 calculation. Mana ni? Kita ada factor rating, break-even point analysis, locational cost volume analysis, center of gravity method. Yang last ni tak masuk syllabus, so abaikan. Yang locational cost volume analysis ni saya dah bagi dalam Google Classroom. Yang ini memang hari tu saya dah buat lecture dengan budak business part 4. Memang tak sempat nak habiskan sampai locational cost volume analysis. Sempat habis 2 ni je. Factor rating dengan break-even point analysis. So yang last one ni you just refer dekat dalam Google Classroom. Alright, so kita terus masukkan. Kita terus masuk kepada calculation kita. The first one which is factor rating technique. So factor rating ni apa benda dia? Factor rating ni sekarang ni kita ada dihadapkan dengan beberapa pilihan tempat untuk kita buka kilang ke atau buka kedai ke apa semualah. Contohnya sekarang sebelum kita pergi lagi jauh, katalah macam you nanti kan bila kelas lepas raya dah nak kena masuk kelas, kena datang kampus semua kan. So you mencari, katalah you mencari rumah sewa. So you mencari rumah sewa, you dapat beberapa calon rumah sewa. Katalah ada rumah sewa dekat let's just assume you tak dapat college. Okay, so sekarang ni kita cari rumah sewa. So you carilah rumah sewa. Rumah sewa tu you pilih, lepas you finalize, you ada dapat satu dekat Pilin. Jap. Dia pasal bengkok ni. Satu kat Pilin. Biarlah. Lepas tu satu kat Kundo, satu dekat Lubuk Cina, satu lagi maybe dekat mana dekat Durian Daun. So ini semua area dekat area berhampiran dengan UiTM lah. Okay, so sekarang ni nak pilih, contohnya sekarang kita akan letak mungkin beberapa faktor. First, kita akan tengok pada intangible factor. Yang kalau tangible factor, kita tengok daripada segi dia punya sewa sebulan berapa semua, itu tangible factors. Kalau intangible factors, antara benda yang kita nak kena tengok, contohlah kita nak tengok rumah ni daripada segi jiran macam mana, lepas tu tuan rumah macam mana, lepas tu katalah kita ada the last one, kita nak tengok daripada binatang perosak macam tikus, semut, anai-anai semua, semut tak, tikus, cicak, apa semualah, segala binatang perosak. So sekarang ni, dalam banyak pilihan ni, kita akan bagi markah. So katalah markah penuh 5, so you akan bagilah pilihan ni berapa daripada segi jiran. You tengok rumah ni, okay, jiran depan okey ke tak okey, markah penuh 5, markah paling rendah kata 1. So biasa factor rating kita akan bagi markah 1 sampai 5. So katalah pilihan ni kita bagi markah jiran dia okey, lepas tu dekat Kundo jiran pun okey juga, Lubuk Cina tak berapa okey, Durian Daun katalah yang ni jiran dia perfect. Then you tengok pula tuan rumah perangai macam mana. So pilihan ni tuan rumah you tengok perangai biasa je. Kundo ni you tengok perangai dia macam setan sikit, so you bagi 1 je. Lepas tu Lubuk Cina ni katalah perangai tuan rumah ni you rasa macam wali Allah sikit, so bagi 5. And then Durian Daun ni katalah you rasa macam perangai dia hebat, tapi tak sehebat Lubuk Cina tadi, so you just bagi 4. Then sama juga dengan pest. Okay, pest macam Pilin katalah you bagi daripada segi sebab dia ada lipas, ada dengan tikus semua, so you bagi markah 2 je lah. Kundo kurang sikit, maybe Kundo lebih sikit markah dia, katalah dia tak ada tikus tapi benda lain ada. Lubuk Cina pest tak ada sangat, tapi masalah Lubuk Cina ni bila dia senang banjir. So bila senang banjir, lepas tu belakang tu ada sungai. Sungai tu pula, Sungai Rembau tu ada buaya. Kadang-kadang kalau banjir tu buaya boleh masuk rumah. So tolak markah jadi 1 je. Then Durian Daun you akan bagi markah. Okey, lepas tu katalah 5. Okey, lepas tu setiap satu daripada faktor ni, intangible factor ni, kita tak semestinya kita bagi pemberat yang sama. Ada yang kita rasa lebih berat daripada yang lain. Kita lebih utamakan berbanding yang lain. Contohnya daripada segi pest ni, you kata yang ini kena bagi pemberat dia 3. So semuanya kita akan darab 3. Lepas tu yang daripada segi tuan rumah pula, kita kata okey, yang ini nak kata penting sangat, taklah penting sangat sebab you bukannya jumpa tuan rumah tiap-tiap hari. So yang ini you kata bagi pemberat dia, weightage dia 1 saja. So semua markah bawah ni kita akan darab 1.
And then yang untuk jiran pula, katalah yang ini you rasa macam ni penting juga ni. So you kata kita akan bagi pemberat dia 2. So nanti bila you nak kira markah, you akan darab dengan pemberat ni. So contohnya atas ni yang mana faktor yang you bagi dia punya weightage 2, semuanya you kena darab 2. Yang mana weightage 1 darab 1, which is sama je macam tak darab pun. And yang mana faktor rating, faktor yang you bagi weightage 3 kena darab dengan 3. Okey, tu saya bagi preamble bagi gambaran sebab nak bagi you nampak apa cerita factor rating ni. So itu cerita rumah sewa lah, beberapa pilihan, lepas tu kita ada few factors to consider dan kita akan bagi markah untuk setiap rumah sewa ni, untuk setiap faktor ni berapa markah dia. Katalah markah penuh 5, markah paling kecil 1. And then setiap faktor ni juga kita tak bagi pemberat yang sama. Ada faktor yang lagi penting daripada faktor yang lain. So faktor yang lagi penting tu dia akan dapat pemberat yang lagi besar. Okay, now kita terus kepada contoh soalan. Don't save. Okay, yang ini the first one yang saya nak buat ni, ni soalan mana Ni past dia, tapi saya tak ingat lah soalan. Kalau rupa tak berapa elok sangat scan ni, memang saya rasa before 2010 kot. Tak apalah, nanti korang carilah sendiri, jumpalah. Okay, yang ini the first question ni. Healthy Farm, okay, yang first kali, bila you dapat soalan factor rating, you akan dapati dia akan bagi silap. Okay, dia akan bagi 2 table. Satu, dia akan bagi intangible punya factors. Satu lagi dia bagi tangible punya factors. So 2 table yang akan dapat. Dia punya preamble, dia punya benda, ayat-ayat yang dia tambah ni, abaikan dulu. So you just fokus kepada dia punya table dahulu. Alright, table ni, apa yang nak kena buat dulu? Okay, untuk intangible factors punya table, macam sekarang, table yang pertama dibagi adalah table intangible factors. So yang ini bergantung pada soalan. Ada soalan yang dia start dengan tangible factor. Macam soalan the next one ni, dia start dengan tangible. Lepas tu baru datang intangible. Tapi yang ini, dia datang intangible factors dulu. So kita akan settlekan intangible factors punya table ni dulu. So macam mana nak buat? Okay, dia sekarang ni, first kali, tadi kan saya tunjuk tu, saya bagi dalam bentuk nombor kan, 1, 2, 3, 4, 5 untuk markah dia. Sekarang ni, dalam soalan, dia tak akan bagi dalam bentuk nombor. Dia akan bagi dalam bentuk perkataan. And perkataan ni, senang saja, you tengok dia punya rule macam ni. Nak tunggu bawah sikit. Okay. Perkataan yang pertama, you identify kalau dia bagi, dia letak kat situ poor, you kena convert setiap perkataan ni jadi nombor. So, excellent, satisfactory, poor ni semua, you kena convert jadi nombor. 1, 2, 3, 4, 5. Dia memang ada 5 je lah. Kalau dia bagi poor, convert jadi 1. Kalau dia bagi the second one, satisfactory, ataupun kadang-kadang dia tak pakai satisfactory, dia pakai fair, yang ini convert jadi 2. Third one adalah good. Yang ini convert jadi 3. Very good. Yang keempat, convert jadi 4. Dan the last one, excellent, ataupun kadang-kadang soalan tu dia tak letak excellent, dia letak outstanding. So yang ini convert jadi 5. So you just identify apa dia punya perkataan yang dia letak kat sini ni, then convert jadi number. So saya dah buat table ni untuk kita alihkan daripada perkataan jadi nombor. So kita ikut je. Dia punya table yang sini dia letak allocation, lepas tu yang ni factors kan. So you ikut saja. Selalunya location dia akan letak dekat belah horizontal ni. And then factors dia letak kat sini. Tapi soalan ni pelik sikit. Apa hal tak? Dia buat terbalik. Tapi tak apalah, doesn't matter, sama je. Cuma nanti bila kita nak transfer, kita kena convert baliklah jadi horizontal. Sebab saya lagi senang pakai horizontal sebab dia menjimatkan space.
Okay, the first one, kita convert. Tengok yang accessibility to major roadway ni dulu So remember tadi dia punya rule, excellent 5, lepas tu very good 4, good 3, satisfactory ataupun fair 2, poor 1. Okay, now kita, jap saya nak alihkan saya punya graphic tag. Sekejap. Okay, so kita tukar the excellent jadi 5. Lepas tu satisfactory 2. Excellent 5, satisfactory 2, 1 poor. And then very good 4, good 3, poor, good, and very good. And then we have incentives, very good for 4, and then good 3, excellent 5, poor 1. Okay, attitude satisfactory 2, excellent 5, good 3, very good 4. Growth potential, poor satisfactory 1, 2, and then excellent, poor, good. Excellent, poor, good. Okay, kita dah convert setiap satu daripada perkataan ni menjadi nombor. So dah settle dah tugas pertama. Cuma tadi kan saya ada bagi tahu kita ada bagi pemberat. Ada faktor tu yang kita rasa lagi penting daripada faktor yang lain, kita akan bagi pemberat lagi besar. Ada faktor yang kita rasa macam kurang penting daripada yang lain, pemberat dia lagi kecil lah. So dalam soalan dia akan bagi tahu. Dia kata macam yang ini dia cakap, tengok yang second ni, the second paragraph. For intangible factors described in the table above, accessibility to major roadway and land cost are the most important factors and given the weight of 3. Okay, yang untuk soalan ni dia dah siap-siap bagi weight. So senang cerita, untuk accessibility to major roadway, so yang ini dengan land cost, yang ini semuanya dia dapat weight 3. So maksud dia, nanti semua nombor yang you dapat, you dah letak ni, you kena darab dengan pemberat. Macam saya tunjuk awal-awal tadi. Lepas tu dia kata local incentives and workforce attitudes are given the weight of 2. Okay, yang ini semua darab 2. And growth potential dia kata dia bagi weight dia 1. Okay, now apa yang kita perlu buat, kita hanya perlu darab saja dengan dia punya weight yang dia bagi ni. So darab dulu, ni semua darab 3 untuk road ni. Yang land pun semua darab 3. Incentives darab 2. Attitude pun darab 2. And growth actually tak payah darab pun tak apa sebab darab 1, tapi tak apalah. Okay, lepas tu total up. So kita total up, so yang ini 15, 6, 15, 6, 3. Ni 12, yang ini 9, yang ini 3, yang ini 9, yang ini 12. Ni 8, ni 8, ni 6, ni 10, ni 2. Ni 4, 4, 10, 6, 8. Okey, yang ni tak ada apa lah. Ini just masukkan balik nombor 1, 2, 5, 1, 3. Okey, lepas tu kita total up. Total kita ikut location So sekarang ni, location kan duduk dekat horizontal ni kan. So kita total dekat ujung ni lah. Kalau location dia kita buat dekat, location dekat vertical ni. So total kita akan letak ikut corresponding, dia punya corresponding table, corresponding row.
So, kita akan letak total mengikut location. So, location pertama A, total 15 campur 12, 27, 27, 35, 39, 40. Tolong kira sekali kadang saya ni kira tersilap juga. So 15, 23, 27, 27, sekejap. 15, 15, 23, 27, 29. Sikitnya. And then 15, 18, 18, 24, 34, 39. Ya, ini 6, 15, 25, 31, 32. And then 15, lepas tu 25, 28. Betul ni, 15 campur 10, 25. Betul lah, 28. Okay, so kita dapat total. Okay, sekarang ni, you kena tengok soalan. Kalau soalan dia sekadar berhenti, dia tak pergi sampai sini If you were to integrate both the tangible and intangible factors, maka berhenti setakat situ saja. Kita tak payah buat table yang saya buat bawah ni. Tetapi, kalaulah kata soalan dia berlanjutan sampai if you were to integrate both the annual operating cost and tangible factors, dia integrate di cerita dia, memang kita kena buat yang ranking dengan merit ni. Okey, sekarang ni macam mana nak bagi ranking? Untuk intangible factors, you must remember, total yang dapat dekat sini adalah markah. Markah lagi tinggi, lagi bagus. So, macam mana kita nak bagi ranking? Ranking ni ikut je. Nombor 1 adalah juara. Nombor 5, kalau sekarang kita ada 5 locations, makanya nombor 5 adalah yang paling corot sekali. So, siapa dapat nombor 1 in this case, ranking dia, nombor 1 adalah siapa dapat markah paling tinggi lah. So, in this case, nombor 1 is 40 ni. So, yang dapat ranking nombor 1, kita bagi je dekat ranking ni 1. And then, siapa dapat nombor 2, remember, yang ini markah yang paling tinggi lagi bagus. So, second tinggi siapa? 39, which is location C. So, yang ini ranking nombor 2. Tempat ketiga jatuh kepada D. Tempat keempat jatuh kepada B. Tempat kelima jatuh kepada E. Okey, itu ranking. Ranking mudah je. So, remember, untuk intangible, ialah markah lagi tinggi, lagi bagus. Okey, merit nak buat macam mana pula Okey, merit sila dengar betul-betul. Ini cara kita nak assign merit. Merit ni dia akan ikut ranking. Tapi dia akan terbalik. Macam mana tu? So, kita letak ranking kat sini. Ni merit. Okay, kalau ranking kita susun, dia ada, kalau ada 5 locations, maka dia akan ada nombor 1, 2, 3, 4, 5. So, merit nak susun macam mana? Kalau ranking tadi kita start 1 ni daripada belah kiri, merit ni you start 1 daripada belah kanan. So, kita buat 1, 2, 3, 4, 5. So, siapa yang dapat ranking 1, merit dia kita akan bagi 5. Nombor 2, ranking nombor 2, merit dia 4. Siapa dapat nombor 3, merit dia 3. Siapa dapat nombor 4, merit dia 2. Siapa dapat nombor 5, merit dia 1. Okey, itu kalau ada 5 locations. Kalau ada 4 locations macam mana? Senang saja. Ranking akan stop sampai nombor 4. Maka merit pun sama je. You buat daripada start daripada belah kanan sampai ke kiri. Cuma kita berhenti sampai nombor 4 juga. So, 1, 2, 3, 4. Lepas tu matchkan. Siapa dapat ranking nombor 4, merit 1. Ranking 3, merit 2. Ranking 2, merit 3. Ranking 1, merit 4. So, samalah juga ceritanya. Kalaulah dia berhenti ada 3 tempat je. So, kita punya ranking 1, 2, 3. So, you just buat terbalikkan 1, 2, 3. Berhenti sampai 3 merit ni. So, you just remember merit akan terbalik daripada ranking saja. Kalau ranking sampai 3, merit pun sampai 3 lah juga. Okey, itu persoalan pertama. Kalau dia punya jumlah location berbeza-beza, maka kita punya ranking pun akan berbeza lah dan juga merit.
Tetapi kalau kata ada tie, ada draw, ada yang seri. Contoh sekarang ni, for example, in this case, A dengan C ni dua-dua 40 markah dia. So, dua-dua ni dapat paling tinggi. Macam mana kita nak buat? Okay, kalau ada yang dapat markah yang sama, kejap, tak apalah, yang biarkan tu. Kalau ada yang dapat markah yang sama, sekarang kita assume yang ini dapat 40. So, kalau yang ini dapat 40, ada dua yang dapat 40 ni kan. Apa yang you perlu buat, dan kedua-dua ni 40 ni adalah markah paling tinggi. So, yang C ni pun kita akan bagi ranking dia nombor 1 juga. Okey, disebabkan nombor 1 dah ada dua tempat yang dapat nombor 1, sekarang ni nombor 2 kita skip. So, dah tak ada yang dapat nombor 2. Sebab sekarang ni A, C, okey, dah ada 2 dah. So, kita pergi the next number, which is 3. So, D nanti maintain je, 3. Lepas tu, B4, E5. So, itu kalau kita ada draw. Kalau draw di tengah macam mana pula? Contoh, kalaulah kata drawnya duduk dekat 29, tak nak yang 29. Adalah yang B dengan D ni pun katalah 39 juga. So, apa kita buat? Sama je. Yang kalau in this case, kalau misal kata yang D ni 39, makanya A dapat nombor 1 sebab dia 1 je yang dapat paling tinggi. Lepas tu C dengan D dua-dua dapat 39. So, C dapat nombor 2, D pun dapat nombor 2. Lepas tu nombor 2 ni dah ada 2 tempat. So, kita skip nombor 3, terus lompat ke nombor 4. Terus lompat ke nombor 4 sebab nombor 3 dah dikosongkan sebab tadi nombor 2 ada 2 orang yang dapat. So, terus lompat nombor 4. So, B maintain 4, E maintain 5. So, itulah cara you nak buat kalau draw. So, kalau draw ni macam mana nak bagi merit? Sama saja. Kalau you tengok macam tadi kan, dia yang nombor 2 ni tak ada. So, you abaikan je lah. You ikut je ranking dia. Kalau dia dapat nombor 1, bagi merit yang seperti yang ini. Kalau ada 3 tempat lah. Tadi kan kita ada 5 places kan. So, kita ada 4 dengan 5. So, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Contohlah, nombor 2 ni tak ada. Tak ada siapa yang dapat nombor 2. So, tak payah bagi siapa ni merit 4. So, yang ni abaikan. Terus tengok pada dia punya ranking. Assign ikut dia punya padanan merit saja. Tak payah pening-pening. So, itu cara kita nak assign merit dan juga ranking. Okey, seperti biasa kalau ada yang tak faham, terus potong saja. Tak payah raise hand ke apa benda. Terus tanya Gunakan voice. Kalau guna chat memang insyaAllah lah saya tak nampak ni. Saya tak buka. Okey, kita dah settle dah untuk... kejap nak betulkan. So, kita dah settle bagi dia punya ranking. Sekarang kita bagi pula merit dia. So, merit dia kita bagi macam tadi. Nombor 1, 5. Yang ini 2. Yang ini berapa ni? 4, 3, 1. Okey, merit ni simpan dulu sebab nanti kita akan bawa bila kita nak integrate soalan yang C ni. So, sekarang kita baru settlekan soalan A. Tak settle lagi. Kenapa tak settle? Sebab dia kata which location is the best. Which is the best site? Kita tak settle lagi. Kena pilih. Siapa the best one? Siapa yang dapat ranking nombor 1? Which is A. So, jawablah A. Okay, second one, based on the annual operating cost, yang ini. So, yang ini ni tangible factors. Tangible factors simple je. Dia macam soalan ni. Dia bagi terus total dia punya cost. So, macam mana kita nak buat? Kalau dia bagi terus total cost, kita terus assign ranking dengan merit. Macam mana nak assign? Okay, remember, ni terbalik dengan intangible tadi. Intangible berdasarkan markah. Markah lagi tinggi, lagi bagus. Yang ini you must remember they are all cost. Cost ni lagi tinggi, lagi tak bagus. You banking patutnya lagi tahulah benda ni. So,
lagi rendah lagi bagus. So dia dah terbalik. So orang yang dapat ataupun location yang ada cost paling rendah itu the best one. Location yang cost paling tinggi, then that would be the worst one. So kita start dulu yang ranking nombor 1 yang paling rendah siapa? B. Yang ini nombor 1, lepas tu yang second rendah C, third rendah D, yang ini keempat rendah dan paling tinggi yang paling tak best adalah E. So lepas tu kita dah bagi, ni sebenarnya saya bagi ranking dah ni. So kita pindahkanlah. So ranking kita 4, 1, 2, 3, 5. 2, 3, 5. Merit sama je macam tadi. Terus masukkan ikut yang padanan tadi. Makanya merit kita akan bagi yang 4 merit 2, ranking 1 merit 5, yang ini merit 4, ni merit 3, ni merit 1. Okey, tapi masih lagi tak menjawab soalan. Soalan dia tanya which location is preferred, the most preferred. Yang ini sama juga, refer dekat ranking. Siapa dapat nombor 1 ataupun just refer dekat sinilah siapa yang dapat cost yang paling rendah, which is B. So the answer is B. And the last one. Yang last kali dia kata if you were to integrate both tangible and intangible factors, which location is the best? Okay, ni yang kita duk buat merit ranking ni semua nak gunakan dekat sini lah sebenarnya. Okay, sekarang tadi kita dah buat merit untuk tangible, intangible dan juga merit untuk intangible. So apa yang kita perlu lakukan sekarang, pindahkan saja merit ni ke dalam table yang bawah ni. So kita pindahkan merit untuk intangible. Yang ini it depends on the question sebab yang soalan yang kita ni dia dah start dengan intangible dulu. Saya letak merit intangible ke atas, merit tangible kat bawah. Ada soalan macam soalan bawah ni kalau you tengok, ya alamak ni silap lah, patutnya ni terbalik ni. Sebab dia start dengan tangible dulu, so seloknya you susun tangible dululah. Sebab selalu kalau you susun tak ikut dengan dia punya susunan soalan ni, you akan tersilap. You pergi letak merit tangible kat bawah, merit intangible kat atas. Sedangkan patutnya terbalik, sebab ada efek. Kejap lagi kita tengok apa efek dia. Okey, kita salin balik kita punya merit ni. So, kita ada 5, 2, 4, 3, 1. 5, 2, 4, 3, 1. And merit tangible just transfer juga 2, 5, 4, 3, 1. 2, 5, 4. Silap. Merit tangible tak boleh letak tengah-tengah. 2, 5, 4, 3, 1. Dan kalau nampak nombor tu saya dah ketepikan, makanya adalah nombor lain nak menyelit sekejap lagi. Alright, so macam mana ni? Apa nombor yang nak diselitkan? Okey, sekarang ni merit tangible semuanya, merit intangible kita darab 1, which is tak berubah lah kan, sama je. Merit tangible semua kena darab 2. So, merit ni pun kita kena bagi weightage yang berbeza. Merit tangible lagi tinggi weightage dia 2 kali ganda daripada merit intangible. So, darab 2. Kenapa darab 2 ataupun kenapa kita bagi weightage lagi tinggi daripada merit tangible di merit intangible? Sebabnya tangible ni dia bagi impact directly kepada you punya cost. So that's why dia terus bagi dia punya weightage lagi tinggi berbanding merit intangible. Tapi kalau tengok soalan ni dia macam tak betul sangat. Yang ini patutnya tangible ni. Ni pun masuk tangible juga. So tak apalah, soalan ni tak macam mana boleh lepas dah. So kita berpadalah, kita qanaah dengan soalan ni. Okey, kita terus masukkan. Darab je 2 semua merit tangible ni. Then total out 10, 8, 6, 2. So yang ini total dia 9, ni 12, yang ini 12, yang ini 9, yang ini 3.
Alright, so sekarang pilih pemenang. Okay, yang total merit ni sama macam intangible tadi. Yang ni adalah markah. Lagi tinggi, lagi bagus. So, sekarang siapa dapat markah paling tinggi? Jawapan dia ada dua. B dapat markah paling tinggi, C pun dapat markah paling tinggi. So, sekarang ni jawapan untuk soalan yang terakhir adalah B and C. Dua-dua ni sama sahaja. So that is how you solve the factorating technique. Ini soalan pertama. Okey, kita akan terus masuk soalan yang kedua, contoh yang kedua. Dan contoh kedua ni ada lain sikit daripada segi weightage. That's why saya buat yang second example ni. Okay, yang ni March 2016. Question 1. Alright, yang ini dia beza dengan soalan tadi. First, dia letak tangible dahulu punya table. Lepas tu, dia letak intangible kat bawah. And tadi dia bagi weight kan. Yang ini tak bagi weight, dia bagi rank. Tengok macam mana nak buat. Alright, kalau dia letak tangible, tapi dia pecah-pecahkan cost macam ni. So, apa yang you perlu lakukan adalah first kali kena tambahkan dahulu semua cost ni total up. So, untuk setiap location, so remember location yang ini dia dah, tadi dia buat horizontal, sekarang vertical. So, kita tambahkan kat bawah ni lah. Okay, the first one, Ranau 610, 650, 550. Sandakan ni pula 860, 897, 500. Tawau 79 dengan 813,050. Okey, dah dapat total, barulah kita pilih based on the annual cost which location is the most suitable. Alright, remember annual cost ataupun tangible ni kita akan tengok based on paling rendah yang paling best. So in this case paling rendah Ranau diikuti dengan Tawau dan kemudiannya Sandakan. So bagi merit bagi ranking berdasarkan siapa paling rendah dapat ranking yang paling best which is nombor 1. So the first one Ranau, lepas tu second one Tawau, the third one Sandakan. Okay, now merit ikut macam tadi. Sekarang ada 3 tempat. So remember 1, 2, 3, 1, 2, 3 merit ni. So just ikut follow yang ni. Ranking nombor 1 dapat merit dia 3. Ranking nombor 3 merit 1 dan merit ranking nombor 2 sama je dengan dia punya merit which is 2 juga. Okay, the next one kita nak kena tengok intangible factors. So, dia bagi table ni dan seperti biasa dia tidak bagi dalam bentuk nombor. Dia bagi dalam bentuk excellent, poor, very good and what not lah. So, sekarang convert jadi nombor. So, kita start dengan Ranau dulu. Ranau, excellent, excellent, poor, very good. 5, 5. Poor, very good, fair. 2. Okey, tengok tadi sebab kita nak bagi total berdasarkan location. So yang ini total saya letak dekat sini pula. Tadi kan saya letak dekat belah yang vertical ni, tapi sebab sekarang dia punya location secara horizontal, total pun kita akan buat horizontal. Sandakan very good 4, 3, 4, 4, 5. Tawau 5, 3, 5, 5, 3, 5. And then 4, 2. Alright, sekarang kita darab dengan kita punya weightage. Okay, macam mana nak bagi weight ni? Dia tak bagi ni. Okay, remember yang ini dia bagi rank tau. Bukannya dia bagi weight. Tadi dia bagi weight. Yang ini dia bagi rank. Rank ni sebenarnya, kalau dia bagi rank 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 ni, weight dia akan jadi terbalik. Dia punya konsep sama macam ranking dengan merit juga. So, sekarang rank nombor 1 dengan dia punya weight ni, so ikut je macam kita buat merit tadi. Rank dia 1, 2, 3, 4, 5. Makanya kita akan bagi weight pun terbalik. 1, 2, 3, 4, 5. So itu cara kita bagi weight.
kalau dibagi rank. Last kali kejap lagi kita akan tengok sekejap je macam mana kalau dia tak bagi rank, tapi dia kata the most important factor is bla 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 followed by bli 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 followed by bla bla bu. So yang itu nanti kejap lagi kita tengok macam mana. Okay, yang ini kita tengok dulu macam mana kita nak buat kalau dibagi ranking. So kita kena convert weight akan terbalik daripada susunan ranking. So tadi kejap labor will be 2. Yang ini resources akan jadi 3, transport 5, yang ini 4, ni 1. So labor semuanya darab 2, weightage dia. Yang resources semuanya darab 3, transport semua darab 5, facilities darab 4, community semuanya darab 1, which is equal like you tak darab langsung. And then kita total up. So total up kita akan dapat 10, 15, 5, 16, 2, 8, 9, 20, 16, 5, 10, 9, 25, 16, 2. So lepas tu campur je lah. So 25, 30, 46, 48. Yang ini pula 29, 37, 37 campur ni 53, 58. And then ni 19 campur 25, kita dapat 44, 44, 60, 62. Okay, kalau salah bagi tahu cepat. So sekarang ni total kita dah dapat. Now kita bagi macam tadilah. Kita akan bagi ranking dengan merit. So yang ini remember markah. Markah lagi tinggi lagi bagus. Dia akan dapat merit. Siapa yang dapat markah paling tinggi iaitu dapat merit ranking nombor 1. So ranking nombor 1 jatuh kepada Tawau. Dia dapat markah paling tinggi, diikuti oleh Sandakan, dan tempat ketiga jatuh kepada Ranau. Merit assign macam saya dah bagi tahu tadi, malah sudah saya nak ulang. So kita buat 1, 2, 3. Oh, lupalah tadi tak jawab soalan lagi. So soalan pertama jawapannya adalah based on ni adalah Ranau. Yang ini Tawau. Okay, the last one, which location would you recommend kalau kita integrate both tangible dan intangible factors? Alright, sama saja bawa merit turun ke bawah. Mana merit tadi? 3, 1, 2. So ni tangible dia 3, 1, 2. Remember yang ni nak kena darab 2. So darab 2 teruslah. Lepas tu 6, 2, 4. Okey, lepas tu yang atas ni kita ambil merit intangible. So kita ambil copy je 1, 2, 3. Dan campurkan. Campurkan akan dapat hasilnya 7, 4, 7. Sekali lagi ada break, ada tie di situ. So Tawau dengan Ranau. So jawab je kat sini. Tawau and Ranau. Okay, so that is how you solve the second example ni. Okay, last kali saya nak tunjuk untuk factor rating sebelum kita ambil break. Ini kita refer dekat dalam kita punya slide ni, soalan dalam slide. Tengok ni. Among the intangible factors to be considered, labor availability is the most important factor, followed by transportation quality and quality of life. Lepas tu, the least important factor is community acceptance. Okay, kalau macam ni macam mana kita nak bagi weight? Okay, you tengok soalan ni, kalau dia kata dia start dengan
the most important factor, maka faktor pertama yang disebut which is labor availability, ini akan dapat weight yang paling besar. Diikuti dengan faktor-faktor yang disebut kemudiannya. So, memula labor availability, lepas tu transportation, dia punya weight kecil sikit, quality of life lagi kecil, yang paling kecil adalah community acceptance. Cuma macam mana nak bagi weight? Okay, weight ni you must remember. Kalau ada 4 factors, makanya weight dia 1, 2, 3, 4. Kalau ada 5 factors, macam tadi kan ada 5 factors kan, weight dia akan jadi sampai ke 5, yang paling besar 5. So it depends on the number of the factors. Kalau kata dia punya number tu 4, maksud dia weight yang paling besar akan jadi 4 lah. Ni kalau dia tak assign siap-siap macam soalan first tadi kita tengok, dia dah assign siap-siap. Dia kata okay, yang ini bagi 3, 2 faktor ni bagi 3, lagi 2 faktor bagi 2, 1 faktor ni kita bagi 1 weight dia. Okay, yang itu tak apa. Tapi kalau dia tak bagi weight, dia just kata most important sampai least important, okay, yang ini kita refer kepada berapa jumlah factors yang ada. So in this case, kita ada 1, 2, 3, 4, weight pun akan follow accordingly juga. So yang paling important dapat 4, so yang ini kita akan darab dengan 4. Followed by transportation quality akan jadi dapat 3, and quality of life dapat 2 dia punya weight, and the least important factor is community acceptance. Okay, ni dapat 1. Kadang-kadang soalan dia ubah. Dia akan tak cakap among the factors to be considered. Dia tak cakap the most important factor is blah blah blah. Dia ubah. Dia tak kata most important, tapi silap. Dia kata least important. Okey, kalau dia ubah least important, apa yang you perlu lakukan adalah faktor pertama yang disebut adalah faktor yang paling tak penting. Maka yang itu akan dapat weight yang paling rendah. So contoh ini kita ubah soalan ni jadi least important. Yang ini tukar most. So sekarang ni labor availability ni akan dapat 1 dia punya weight, and then transportation quality ni 2, lepas tu quality of life 3, and then community acceptance 4. So itu cara kita susun kalau dia start dengan least important ataupun dia sebut least important factor, maka ikutlah turutan setiap faktor yang disebut tu. Yang pertama sekali dapat weight yang paling rendah iaitu 1, lepas tu faktor yang kedua dapat weight 2 dan seterusnya. Okay, any question on factor rating? Kalau ada yang tak jelas, sila tanyakan sekarang. Remember, chapter 4, chapter 5 ni adalah yang masuk dalam you punya test calculation. So, better you tanya kalau ada yang tak jelas sekarang ni. Tapi depends on you punya set sebab kalau you dapat set, tengoklah ada set yang dapat factor rating campur dengan break-even point, ada set yang dapat break-even point campur dengan locational cost volume. So bergantung pada nasib masing-masing dapat set ni mana satu. Mungkin you dapat factor rating ni, mungkin tak dapat. Okay, no question I assume. Kalau tak ada soalan, kita akan ambil break dalam 5 minit sebelum kita continue with the rest, bukan the rest, lagi satu ni, break even point. Okay, so kita sambung dengan break even point. Break even point, sebelum kita pergi lebih jauh, ini beberapa formula yang you nak kena tahu untuk berkaitan dengan break even point. So first kali, break even point quantity, macam mana nak cari? Break even point quantity, dia punya formula ialah total fixed cost bagi dengan contribution margin. Contribution margin ni apa benda? Maybe you tak pernah dengar. Saya pun actually masa first time saya tengok ni, saya pun tak tahu apa itu contribution margin. Contribution margin ni adalah selling price per unit minus variable cost per unit. Mana nak dapat akan dibagi dalam soalan. It depends on the question lah. Ada separuh tu mungkin you kena cari dia punya selling price per unit. Dibagi yang lain. Okay. And then the second one, BEP, break even point in RM. Senang je, break even point quantity yang kita dapat ni
darab dengan selling price per unit. So itu total revenue kita kalau kita break even point. Profit equals to contribution margin darab dengan quantity minus fixed cost. Nampak macam pelik sikit kan, sebab you belajar profit dia punya singkatan dia PI. Kita ambil selling price, total revenue darab selling price darab selling price per unit darab quantity, tolak dengan variable cost per unit darab quantity, tolak dengan total fixed cost. Ini yang you belajar. Tapi actually kalau you tengok benda ni, kalau kita simplifykan the equation, kita boleh buat Q SP minus BC minus fixed cost. So yang ini kan contribution margin. So itu yang dapat contribution margin darab dengan quantity, tolak dengan fixed cost. Alright, so itu adalah formula last kali, total revenue. Total revenue would be selling price per unit times quantity. Yang ini kalau you tak tahu, kalau tak tahu profit dengan total revenue ni, saya rasa tak layak lah you duduk dalam banking punya kelas. Okey, sekarang ni kita pergi kepada terus kepada soalan ni. The first question ni soalan senang. Kita bermula dengan soalan yang senang dulu. Tetapi soalan quiz jangan expect yang senang. Soalan saya kalau bagi even untuk vetting final exam pun, final exam dulu dia akan panggil beberapa kampus, dia akan pilih lah untuk bagi calon-calon soalan final exam, maka soalan saya memang diperakui soalan yang paling susah antara banyak kampus yang bagi soalan. Okay, so bersedialah. Now kita tengok, kita start dengan yang senang dulu. Untuk you biasa-biasakan diri, kita warm up dulu. Lepas tu baru kita tengok yang susah. Aero Maju is considering opening a new facility to produce its new product. So dia consider 3 location, Sungai Petani, Kulim, Alustar. So sekarang ni dia bagi fixed cost, dia bagi variable cost per unit, dia bagi juga selling price per unit. Okay, sekarang dia kata which location is the best to be selected based on the break-even point analysis. Alright, break-even point analysis, based on break-even point, ini cerita sama juga. Tadi kita pilih berdasarkan tangible factors dengan intangible factors. Yang ini kita pilih berdasarkan break-even point. So, macam mana kita nak pilih? Kalau dia suruh kata which location is the best to be selected based on the break-even point analysis, mudah saja. Cari saja break-even point quantity untuk ketiga tempat ni. So, cari BEP untuk Sungai Petani, cari BEP untuk Kulim, cari BEP untuk Alustar. So, kita akan buat satu persatu. Menggunakan satu formula je, which is BEP quantity ni. So, kita akan pakai itu saja. Sebab sekarang selling price per unit dia dah bagi, variable cost per unit pun dia dah bagi. So, you just plug in the figures to get the answer for each of to get the BEP for each location. Now, first kita start dengan BEP Sungai Petani dulu. BEP Sungai Petani fixed cost 4,008. Contribution margin adalah selling price RM20, tolak dengan variable cost per unit 8. So, 4,008 bagi dengan 12. And you will get 400. So, settle BEP Sungai Petani. Second one, kita cari BEP Alustar. BEP untuk Alustar adalah fixed cost Alustar dia kata 6,003. Bahagi dengan contribution margin, selling price tak berubah. Tiga-tiga tempat ni memang di selling price dia adalah RM20. Cuma variable cost dekat Alustar. Pasal Alustar ni. Tak apalah, biarlah kita start Alustar dulu. Patutnya Kulim kan. Tak apa. Sebab figure dah betul dah. Fixed cost Alustar 6,003. Selling price 20. Okay, Alustar punya variable cost adalah RM6. So, tolak dengan RM6. So, ni 6,003 bahagi dengan 14. Jadi, 400.5 kot. Ya ke? 400.5. I think this yes. Lepas tu, the last one adalah BEP untuk Kulim.
Okay, fixed cost untuk Kulim adalah 7,500. That will be the fixed cost. And the contribution margin, selling price sama je, which is 20, and the variable cost per unit is 5. So tolak dengan 5. And you will get 7,500 divided by 15. You will get 500. Okay, masalahnya sekarang, you baru kira BEP quantity. Nak kena pilih ni daripada BEP yang ada 3 BEP ni, which one is the best? So, cara nak pilih the best ni senang je. Dia sama ada kita pilih yang paling tinggi atau yang paling rendah. Rasa-rasa kan BEP ni, rasa-rasa BEP ni nak pilih yang best, yang lagi tinggi lagi best ke lagi rendah lagi best? Rasa-rasa lah. BEP ni lagi rendah lagi best ke lagi tinggi lagi best? Tinggi, sir. Lagi tinggi. Okey, ada yang jawapan lain? Okey, Lagi rendah, sir. yes. Lagi rendah jawapan dia. Sebab apa lagi rendah? So you must remember, BEP kan maksud dia titik pulang balik modal. So kalau kata sekarang ni, kita ambil mana? Kita ambil yang ni color yang pelik sikit ni. Okay. So katalah sekarang BEP dekat sini 400. So ini adalah you punya BEP yang mana kalau you jual 400, you pulang balik modal. Untung tidak, rugi pun tidak. You keluar kos katalah RM5,000, you dapat balik RM5,000. So break even. And you must remember, kalau you produce ataupun you jual kurang daripada BEP, daripada 0 sampai BEP, so 0 to 399, yang ini anywhere less than BEP ni, you are making loss secara automatik. Kalau you berjaya jual lebih daripada BEP, so 401 sampai infinity, yang ini you are making profit. So itu konsep dia. You jual kurang daripada BEP quantity, you rugi. You jual lebih daripada BEP quantity, kat tempat tu you akan untung. Alright, now sekarang ni apa dia punya rationale kita pilih yang paling rendah, yang paling best? Sebab you must remember atau you tengok dekat sini. Bila kita ambil macam dekat sekarang ni yang paling rendah dekat Sungai Petani kan 400. So dekat Sungai Petani, you berjaya jual 400, you dah pulang balik modal dah. Kalau you berjaya jual 401, you dah start dapat untung. Sedangkan kalau you pergi dekat Alustar dengan Kulim, 401 ni dia belum sampai BEP. Maksud dia masih lagi rugi. Kalau kita jual 401 macam kat Alustar ni, you jual 459 pun masih rugi lagi. You jual 450 baru start BEP, baru break even point. Kalau Kulim apatah lagi, you kena jual sampai 500 barulah break even point. And then kita decide kita akan pilih BEP yang paling rendah disebabkan kita tak tahu lagi kita dapat jual berapa. So in this case kita assume okeylah kita ambil BEP paling rendah ni sebab yang ini lagi cepat dapat profit berbanding tempat yang lain. So the answer is Sungai Petani. Okey, itu kalau kita based on BEP alone sebab nanti kejap lagi kita akan tengok juga kalau dia dah bagi target berapa beribu dia nak jual, yang itu kita akan tengok based on profit pula berapa. Yang ini kalau dia tak tahu target ni berapa yang nak jual ni, dapat jual agak-agak tak tahu 400 ke 200 ke 300 ke, so tak apalah kita based on BEP saja. Okey, itu soalan yang pertama, iaitu yang paling mudah untuk soalan BEP. Soalan yang kedua, sedikit je sukar. Yang mana sedikit sukar ni insya-Allah tak akan keluar lah dalam kuis. Apa yang sukar dia? Tak ada sukar mana pun. Dia hanyalah sekadar dia pecah-pecahkan dia punya ni. Dia punya kos ni dia tak satukan, dia pecah-pecahkan. So dah jadi kerja kita pula nak kena tambah, lepas tu barulah kita boleh buat dengan BEP dia. Lepas tu soalan dia pun kalau you tengok, dia letak sini calculate BEP for each location, ni sama je macam tadi.
Lepas tu based on the BEP, mana location to be chosen, ni pun sama macam atas tadi. Cuma yang ini dia yang sukar sedikit ni, how much does each location has to produce to gain profit of 25,000 and determine the profit for each location based on the estimated sales. Okay, so sekarang kita akan start satu persatu. First kali kita jumlahkan kita punya cost ni daripada atas sampai bawah. So yang ini 600, 1000, 1 juta, 1.35 juta. Saya malah nak tulis banyak, so kita just letak 1.35 million. Okay, yang ini 1.38 juta. Yang ini 1.37 juta. So itu total untuk fixed cost. Sekarang kita tengok total untuk variable cost pula. Yang ini 37 campur 25, 55 campur 25, 60. Lepas tu yang ini 15 campur ni 32, 56 campur 29, dia dapat 75. And then the last one, ya ke? 75 ke? 85 kan? 15 sekarang ni 32 campur dengan ni 56 campur yes 85. Okey, lepas tu the last one kita akan dapat 326 54 84 campur 16 100. Alright, so itu adalah kita punya total variable cost dengan total fixed cost. Yang ini dia punya variable cost per unit. So kita kira lah kita punya BEP, selling price dia bagi kat sini. Mana selling price dia? Mana selling price? Ni 150 per unit. So yang ini adalah selling price. So teruskan saja dengan soalan pertama, kita calculate the BEP. So the BEP for each location, BEP Alustar 1.35 million bahagi dengan 150 kita punya selling price tolak dengan 60 dia punya variable cost per unit. So ini last kali actually saya dah ada buat dalam kena buka classroom hari tu. Bukannya ini. This one. So 22,500. So ini Alustar, and then the second one BEP untuk Butterworth. Fixed cost 1,380,000, and then selling price sama setiap tempat, cuma dia punya variable cost dah berubah jadi 85. Total kita akan dapat, yang ini sebenarnya dapat point tapi kita bundarkan jadi 21,231. 21,231. BEP untuk Ipoh 1.37 million bahagi dengan 150 tolak dengan 100. So yang ini you akan dapat 26274. Ya ke 27400? Yes, 27400. Alright, so itu adalah BEP kita. Kita baru settle yang A, then kita pergi ke B. B soalan simple saja. Dia tanya which location should be chosen based on the BEP. So kalau BEP alone, yang paling rendah adalah ni Butterworth. So the answer is Butterworth.
Okay, so itu soalan yang B, and the last one is, the second last is, yang ini kita akan ubah formula jadi profit pula. So dia kata how much does each location has to produce to gain a profit of RM25,000. So kita berbalik pada formula profit, which is tadi profit equals to contribution margin darab quantity tolak fixed cost. Sekarang yang ini ni unknown, quantity ni yang kita nak tahu. Profit dia dah bagi 25,000, contribution margin kita ambil daripada atas ni, and then fixed cost pun kita ambil daripada calculation kita tadi. So kita akan buat satu persatu. Profit start dengan Alustar dahulu. Silap. Profit dia bagi kan. So kita terus letak profit target kita 25,000. Kita start dengan Alustar dulu. Lepas tu dia punya contribution margin Alustar adalah 90. Kuantiti kita nak cari, tolak fixed cost dia 1,350,000. Last kali kuantiti kat Alustar you akan dapat adalah mana tadi? 22,917. 22,917. Okay, so itu Alustar. Second one kita cari pula profit kalau dekat mana tu? Butterworth. So 25,000, ini cerita kat Butterworth pula. Contribution margin Butterworth tadi kita dah dapat 65. 65 Q kita nak cari. Fixed cost 1,380,000. So jawapan akhir kita akan dapat adalah Butterworth 21,615. 21,615. And the last one kita nak cari adalah nak pilih color je dah 5 minit. Okay. 25,000, yang ini mana tadi ya? Ipoh sorry, yang ini quantity. Sekejap lupa nak sign. Quantity ni Butterworth. Last one Ipoh. So Ipoh adalah, alamak hilang pula contribution margin Ipoh. Okay, contribution margin Ipoh 50. So quantity kita nak cari, dia punya dia punya fixed cost 137, 1,370,000. So finally you dapat dia punya quantity adalah, okay, ini tak ada point, dia memang round number, 27,400 ke 900 ni, 27,900. Ya ke 900? Betul ke ni? Macam tak betul je. Tak apalah, ambil je lah 27,400. I think 400 kot. Yes, 27,400. Sebab last ni ujung dia jadi entahlah. Tak kisahlah. Berpadalah, mari kita redha je lah dengan jawapan yang dah ni tadi. Okay, so sekarang kita dah dapat jawapan. Yang ini tadi Ipoh. So sudah menjawab soalan C. So Alustar, kalau you nak dapat profit 25,000, you kena produce 22,917. Kalau dekat Butterworth 21,615, dekat Ipoh 27,400. And the last one, determine the profit for each location based on the estimated annual production volume. Okay, mana annual production volume? Dekat sini dia kata 30,000 units. So dia suruh kira profits. So kita kiralah profit dia berdasarkan annual production volume. So the annual production volume. Yang ini kita berpatah balik pada formula profit, yang mana profit ni unknown, and contribution margin dah tahu, quantity dah tahu, which is 30,000 tadi, tolak dengan fixed cost. So kita akan start dengan profit dekat Alustar dulu.
So Alustar tadi contribution margin 90 times quantity 30,000 minus fixed cost Alustar 13,500,000. So yang ini jawapan akhirnya 27 tolak dengan ni 13,500 juga kot. Ya ke? 4. Betul ke ni? Ni Alustar contribution margin 6. Alustar contribution margin berapa? 90. Kenapa saya letak contribution margin ni jadi 60 pula? I think this is the answer kan? Cuba kira. Tuan tengok sekejap. 90,000 darab dengan 30,000. 90 darab 30,000. So, saya rasa akan dapat dalam 2.7 juta. So, tolak 1350, kita akan dapat 1,350,000. Tak apalah kalau salah pun nanti you tengoklah balik. Video ni mana salah tu, maafkanlah. Sebab saya tak pakai calculator ni. And then kita pergi kepada the second one. Profit dekat second tadi apa? Butterworth. Okay, Butterworth punya profit. Contribution margin adalah 65. Quantity 30,000. Tolak dengan 138,000. So, yang ini berdasarkan jawapan, yang ini saya tak boleh nak pakai mental arithmetic, lambat. Berdasarkan jawapan adalah 570,000. And the last one, kita akan buat contribution margin pula. Profit dekat Ipoh. So, profit di Ipoh, the contribution margin is 50 times dengan 30,000 minus 1.37 million. So, yang ini you akan dapat 230,000 sahaja. Ya, betul ke Alustar ni 90 dia punya contribution margin? Sekejap saya kira balik. Ni 150 tolak 60, betul lah. Ni 60 ke 70 ni? Silap. Ni bukan 60 ni. Ini campur ni 3 pun dah 73. 73 campur dengan kenapalah tak betulkan saya tadi. This is not supposed to be ni 90 kan. So, yang ini pun sebenarnya 90 tapi tak apa. Calculation yang saya buat tadi adalah berdasarkan nombor 90 saya rasa. So, yang ini pun kena tukar jadi 60 sebab contribution margin dia dah jadi 60. Okay, so yang ini contribution margin 60. So, jawapan saya yang tadi tu salah lah. So, 1.8 juta tolak 1.35 juta. So, ini color apa tadi ya? So, this one 60. Kalau 18, so ni akan jadi 450,000. Yelah. Okay, so sekarang ni dia tak suruh pilih kan. Stop setakat itu sajalah. Cuma kalau kita compare based on BEP, patutnya yang paling best adalah Butterworth. Tapi kalau kita produce 30,000, adakah Butterworth juga yang paling best? Sekarang kita tengok Butterworth masih lagi best. Tapi kalau you tengok nanti, kalau kita produce mungkin kalau you calculate sampai 100,000, mungkin dah berubah tempat. Saya rasa kalau dah masuk 40,000, Ipoh akan jadi the best. And masuk 100,000, Alustar akan jadi best kalau kita based on profit. So,
Yang ini kalau kita dah tahu, kita memang nak produce banyak tu, maka kita akan buat decision based on profit. Jangan buat based on BEP. BEP ni kalau kita tak tahu, nak produce ni laku banyak yang itu baru kita gunakan BEP. Okay, so yang itu adalah soalan kedua yang tidaklah begitu susah. Sedang-sedang saja. Soalan ni lah soalan yang akan mirip dengan soalan quiz. Siapa yang dapat BP punya soalan, maka macam ni lah soalan yang dia akan dapat lebih kurang. Okay, macam mana soalan dia? Ni April 2007 punya question, part A question 1. Roti sedap, bla bla bla. Lepas tu, apa yang buat susah ni? During the third quarter of this year, the company has managed to produce new product at weekly break-even of RM4,000, pricing at RM4 per packet. The cost involved average at RM1 per packet. Demand increase coming year. The coming forecast demand by 20%. Relevant cost stays the same. Lepas tu, break-even, okay, current year. Lepas tu, year, weekly volume, monthly profit. Yang ini dia belit tahap. Memang belit-belit lah. Mula dia bagi weekly, suruh cari yearly, lepas tu suruh cari monthly. Itu yang buat dia jadi susah. So, inilah soalan yang BEP yang you akan jumpa dalam quiz nanti. Kadar keberbelitannya adalah kebelitannya lebih kurang sama macam kebelitan soalan ni. So, bersedia dengan soalan-soalan sebegini. Alright, the first one. What range of volume would the company start gaining profit for the current year? Okay, this one remember, kita start gaining profit bila we produce more than our BEP. So, kita kena cari BEP kita lah. Cuma dia kata BEP for current year. So, kita settlekan dulu cari BEP. So, current year punya BEP macam mana Tengok dulu dalam soalan, baca betul, bla bla bla, fiber weekly break even of RM4,000. Okey, dia dah bagi siap-siap ni. BEP in RM. Cuma yang ini weekly. So, apa yang you kena buat adalah you convert saja. BEP RM kan dia punya formula adalah BEP quantity darab dengan selling price per unit kan. So sekarang RM dia dah bagi tahu 4,000. Quantity yang kita tak tahu, so ini quantity darab dengan selling price dia adalah RM4 per packet. So masukkan RM4 dekat sini. Okay, last kali quantity kita akan dapat 1,000. Cuma remember ini weekly. Kita nak kena cari yearly, current year. So yang itu dia punya trick. So trick daripada weekly nak kena ubah kepada yearly macam mana? Dia punya rule simple saja. 1 year equals to 52 weeks equals to 12 months equals to 365 days. So ni kalau daripada days nak tukar jadi year ataupun month tukar jadi year, yang ni semua pakai ni. And then lagi satu, kalau 1 month equals to, kalau dia tak bagi apa-apa, you can assume equals to 4 weeks. Kalau dia tak bagi jumlah days, dia kata dia memang tak bagi langsung yang itu kita just assume 30 days. Tapi biasanya dia akan bagi, dia kata dia kerja contoh dalam soalan assembly line balancing, kalau you perasan dia kata calculate the cost of idleness for 1 month given that the company operates 5 days a week. Yang itu you kena assume kita ambil berdasarkan 4 minggu ni, 1 minggu dia kerja 5 hari. So kita just darab dengan jumlah hari bekerja dalam seminggu. Jaranglah nak jumpa dia kata 1 month ni dia terus convert jadi 30 hari. Biasanya dia akan bagi weeks, and 1 week tu dia akan beritahu berapa hari dia kerja. So kita just darabkan 4 weeks times dengan berapa hari dia kerja. Okay, so yang ini patah balik pada soalan tadi. Now kita nak kena convert. Yang ini break even point quantity seminggu. So dari seminggu,
So yearly BEP untuk current year, dari seminggu nak dapat setahun darab dengan 52 sebab setahun ada 52 minggu. So the answer is 52,000. Okey, soalan pertama tidaklah susah sangat. Kita pergi pada soalan yang kedua. Sedikit susah. Soalan yang kedua, compute the BEP in ringgit for next year production. Sekarang ni kita tengok BEP punya formula fixed cost bagi dengan contribution margin. Sekarang kena tengok balik soalan dia cakap, the management has forecasted that the fixed cost will increase by 20% next year, the coming year. So sekarang untuk BEP next year, dia punya formula ni you kena darab dengan 20% fixed cost ni. So dia akan jadi lagi tinggi lah. Bukan darab dengan 20%. You kena tambah lagi 20% daripada fixed cost asal. So ini untuk next year punya BEP. Cuma kalau you tengok balik formula ni, actually you boleh simplify. You boleh ambil je BEP current year and then you just darabkan dengan fixed cost, you just darab dengan BEP ni tambah dengan 20%. Macam mana nak buat? Salah formula ni. Bukan darab, tambah dengan BEP current year darab dengan 20%. Tak apa. Tak faham, tak apa. Kita tengok macam mana nak buat. Okey, sekarang kita dah dapat BEP current year, which is 52,000. Ni untuk next year. So, ambil saja BEP current year, 52,000 ni. Yang ni, masuk ke sini. So, itu BEP current year. Cuma next year, dia kata fixed cost dah meningkat jadi 20%. So, bila belah atas ni dia meningkat 20%, so you can tambah tadi fixed cost times 20% lagi sekali kan. Okay, so maksud dia sekarang, apa yang you perlukan lakukan hanyalah next year BEP pun akan bertambah 20% juga. Sebab yang bertambah ni kat belah atas 20%. Dekat dia punya denominator, numerator tak nama je. Yang atas tu lah. Yang bawah tu contribution margin, fixed cost kat belah atas. So, apa yang perlu lakukan? Hanya tambah 20% daripada BEP current year sahaja, which is 52,000 tadi. Atau kalau nak simplify, cara lain adalah 52,000 darab dengan 120%. Sama je jawapannya. So, either way pun boleh. So, in this case, BEP kalau you darab dengan 120,000 untuk BEP BEP next year, so kita akan dapat jawapan dia adalah ni campur dengan 5304 ke 5304 jap. 53,400 kan? Ya ke? Macam tak betul je ni. No. Tambah 10,400. Tambah 62,400 lah. Okay, thank you. So, 62,400. Thank you. So, itulah jawapan di BEP untuk next year. So, remember kalau data BEP next year ni meningkat, fixed cost dia meningkat 20%, you just darab saja dengan BEP current year tu, tambah dengan berapa persen yang meningkat tadi. Okay, so the last one. Yang ini yang terakhir sekali. Okay. Find the next year weekly volume if the company wishes to gain monthly profit of 10,000 ringgit. Okay, yang ini, saya tak boleh naik.
So kita pakai formula profit. So profit equals to contribution margin times quantity minus fixed cost. Okey, cumanya sekarang profit kita dah dapat tahu. Profit dia dah bagi 10,000. Contribution margin next year sama saja sebab dia kata contribution margin tak berubah. So kita pakai je contribution margin untuk this year. Ni dah dapat tahu. Fixed cost ni kita tak tahu lagi. Alright, so fixed cost tak tahu, kenalah kita kira dulu fixed cost untuk next year. Next year dia kata fixed cost naik 20% kan. So sekarang kita dah dapat BIP tadi. So kita settlekan dulu fixed cost ni. Mana? So cari fixed cost dulu berdasarkan BIP yang kita dapat. So BIP next year adalah 62,400. Ini adalah hasil daripada fixed cost next year bahagi dengan contribution margin, yang mana contribution margin tidak berubah this year dengan next year. So contribution margin kita tengok selling price RM4 tolak dengan variable cost RM1. So yang ini 3 lah. So you akan dapat last sekali fixed cost dia. So kita darab dengan 3. Darab 3 you akan dapat 187,200. Ya ke? Kalau betul diamkan saja. Kalau salah tolong betulkan. So ni darab 3, 62,400 darab dengan 3. So it should be 187,200. Alright, so diam tu maksud dia betul lah kan. Okay, so dah dapat dah fixed cost next year. Okay, so sekarang kita settlekan. Cuma masalah dia sekarang, tak apa. Kita simpan dulu masalah. You remember, yang ini yearly. BIP yearly, so fixed cost ni pun cerita yearly ni. Next year 1 tahun. So ini pun fixed cost per year. Now kita settlekan BP. Settlekan tak apa, settlekan dulu dengan information yang sedia ada. Right, so kita akan ambil profit dia target 10,000. Contribution margin tadi kita dapat 3. Quantity yang kita nak cari. Cuma fixed cost ni, kita tak boleh pakai fixed cost 187,200. Sebab profit ni kalau you tengok 10,000 adalah monthly profit. So fixed cost ni you tak boleh pakai data untuk yearly. So dia dah tak tally. Kalau belah sini monthly, belah sini fixed cost ni pun you kena kira monthly juga. So tadi kita dapat fixed cost 187,200 ni adalah untuk yearly. So macam mana nak dapatkan monthly? Bahagi 12. Sebab 1 tahun ada 12 bulan. So you akan dapat nanti 10,000 equals to 3Q tolak dengan, ni bagi 12 jadi berapa Ada tak? Saya rasa macam saya ada buat ni. Ada pun. Fixed cost this year, fixed cost next year, 187. Mana? Oh, ni saya buat terbalik. Kena carilah 187,200 bagi 12. Atau cara lain, sementara you kira tu cara lain adalah kita tukar profit ni, tukar jadi yearly supaya dia sama dengan fixed cost ni 187,200. Sebab ini kan 1 tahun punya figure kan. So profit pun you cari untuk 1 tahun juga. So kalau nak buat profit ni 1 tahun, makanya darab 12 profit ni. So 10,000 ni darab 12. Contribution margin tak berubah. Quantity kita nak cari. Yang ini kita boleh pakai fixed cost ni bulat-bulat. Sebab yang ini per year, ni pun kita dah convert jadi per year. So yang ini kita boleh terus letak 187,200.
Okey, so ni akan jadi 120,000 lah. Jawapan akhir you akan dapat jawapan akhir you akan dapat ni per year 102,400. 102,400. Mana tadi? Okey, ini kalau yang belah ni you kira untuk setahun punya. Tolong cari yang sebulan punya ni. Berapa tadi? 187,200 bagi 12. 15,600. 15,600. 15,600. Okey, 15,600. Thank you. So last kali you akan dapat yang ini 3Q equals to 25,600. Q equals to yang ini 8. Lepas tu 5 tak berapa dah. 85 tak apalah, you settlekan sendirilah 85 tak berapa ni. Alright, so itu untuk sebulan. Okey, sekarang ni masalahnya dia suruh cari ni weekly volume. So weekly volume yang ini kita dapat, yang volume pertama ni kita dapat untuk setahun. Yang ini kita dapat untuk sebulan. So nak ubah jadi weekly, yang first yang kalau daripada yearly ni kena bahagi dengan 12. Sorry, kena bahagi dengan 52. Kalau yang ini pula kena bahagi dengan, yang ini kena bahagi dengan 4. So dia punya answer sama je. So the first one, kalau you ambil yang 102, sama pula color dia. Tak ada Pavali lah. Okay, so yang first one, kalau you ambil yang yearly punya, 102,400 ni, nak dapatkan weekly bagi 52. Ataupun kita ambil yang monthly ni tadi, 8,500 lebih ni, tak berapa tak? Bahagi 8533.33 sir. Okay, thank you. 8533.33. Okay, yang ini kalau daripada monthly nak convert jadi weekly, bagi 4. So jawapan dia nanti patutnya lebih kurang sama je. You akan dapat 1969. Saya rasa ni ada point ni, tapi tak apalah, 1969. Yang ni pun you akan dapat 1969 juga. So itulah cara kita nak settlekan soalan yang berbelit-belit ni. Oh, cepatlah habis hari tu dengan budak kelas Part 4. Oh, sebab saya start lambat dulu hari tu. Patutlah. Okay, so itu adalah jenis soalan yang akan keluar. Bentuk soalan yang akan keluar untuk you punya quiz kalau you dapat soalan BP. Bergantung pada nasib lah you dapat set yang mana. So, itu dia punya keberbelitan dia, baca betul-betul. Fixed cost untuk berapa tahun. Lepas tu, dia punya variable cost tak apa. Fixed cost untuk 1 tahun ke, 1 bulan ke, 1 minggu ke. Lepas tu BP nak kira untuk berapa seminggu ke, untuk setahun ke, sebulan ke. Itu satu Yang second one nak kena hati-hati. Okay, ni tambahan. Tengok betul-betul variable cost yang saya bagi. Kadang-kadang variable cost dengan selling price saya tak bagi per unit. Contoh saya kata the total variable cost is contohnya 100,000. Yang kalau saya kata total variable cost ke ataupun total selling price, you kena cari berapa unit sebenarnya. Yang ini total tau. So kalau saya kata total variable cost is 100,000 unit, saya akan bagi tahu kat situ the output is katalah 50,000 units. So maksud dia variable cost per unit you kena bahagikan dengan dia punya output ataupun dia punya quantity ni. So in this case 100,000 bagi dengan 50,000, dapatlah 2. So sama juga dengan selling price, baca betul-betul yang saya bagi tu total ke, saya bagi tu adalah saya bagi tu yang per unit. So
soalan saya memang kena dibaca dengan sangat berhati-hati. Okey, so sekarang kita, sebelum saya bagi attendance, ada soalan untuk BP ni, especially yang bahagian berbelit ni. Kalau ada soalan, dipersilakan untuk bertanya. Sir, untuk yang bulan tu, yang 8533 tu, jawapan dia tak sama pula dengan yang setahun. Dia jadi berapa? 21 lebih. Oh, sebab ni. Sebab setahun ni 52 minggu. Setahun sebenarnya lebih daripada 52 minggu kan. Kita 365 hari tu bukannya kita dapat ngam-ngam. Bukan kita dapat ngam-ngam 52 minggu. Dia akan ada lebih sikit. Dia 52.1 something minggu lah sebenarnya. Kalau nak tepat. Yang sebulan ni pun bukannya ngam-ngam 4 minggu. Sebulan ni kan ada 4 point lebih minggu. Sebab 4 minggu 2 hari ataupun 4 minggu 3 hari lebih kurang macam tu kan. That's why jawapan dia lari tu. Tapi tak apa. Kalau macam ni, saya akan terima dua-dua jawapan. Kalau you ambil, kata tadi ni dapat 2,000 lebih ni, so 2,000 plus, yang ini pun saya akan terima juga. So sebab saya tahu dia punya jawapan dia takkan sama, since yang ini ni, dia bukannya tepat dikira. Kalau nak betul-betul tepat, memang kita kena kira 365 bahagi dengan 12, you dapat 52 point something, iaitu bagi dekat belah sini. Sini pula kita kena bahagikan 30 bagi dengan, ni sebulan kan, sebulan ada, bagi 7. So ia akan dapat 4 point something. Tu pun masih ada lari sebab sebulan ada yang 31 hari, ada yang 30 hari. Okay, thank you for pointing that out. Saya pun terbuka pandang. Okay, ada soalan lain? Okay, kalau tak ada, sementara kalau you ada soalan pun tak apa, boleh fikir dulu. Saya nak kena buat attendance ni. So, next week, saya ulang balik kita tak ada kelas sebab kita akan ada quiz hari Jumaat petang. Cuma yang itu mungkin saya nak tengok balik lah. Kalau you rasa macam Jumaat petang tu macam rasa petang tak adalah saya buat, dah dekat buka puasa. Saya akan start pukul 3 ke pukul 3 dia akan berlaku berapa je? Dia 45 total marks 40. Dia 1 jam setengah. So kalau start pukul 3 atau 3.30 hampir pukul 5 lah. And then disebabkan kita punya, kalau ikut lesson plan tadi yang saya tunjuk, next week memang kita tak ada lecture, kita hanya ada Q&A session berkaitan dengan quiz saja. So yang itu kita akan buat pada hari Isnin pukul 1, sebab pukul 1 saya tahu you tak ada kelas, pukul 2 sampai petang pun saya tahu you tak ada kelas sebab itu slot asal you untuk MGT 345 yang telah dipindahkan. Nanti saya akan bagi announcement dalam group lah. So you just tunggu announcement untuk Google Link. Attendance untuk Q&A session tak wajib So you nak datang, you nak masuk boleh, nak tanya soalan boleh. Tak nak tanya soalan, kalau you rasa macam tak ada soalan dan you dah tahu semua, is okay. Boleh saja tak join yang Q&A session hari Isnin ni. Hari Khamis next week tidak ada kelas. Okay, so this will be the attendance. Saya akan bagi dalam dalam chat box. Sila check you punya attendance. Ini adalah attendance terakhir you sign online. Lepas ni kita akan buat attendance sebab physical class kan lepas raya. So kita buat attendance tu memang saya akan saya rasa saya tak print kot untuk menjimatkan kertas. Tengoklah kalau sebab kertas banyak juga ni. Tengoklah macam mana attendance tadi. Nanti saya panggil sebab soft copy ke macam mana ke. Sebab korang 18 orang je. Mungkin saya panggil seorang demi seorang kot. Okay, kalau tidak ada apa-apa dan sudah isi attendance, that is all. Ada password attendance tadi?
Ada sir. Password dia nak letak apa password? Password letak BEP. Okay sir. Okay, thank you. So BEP password. Okay, siapa yang dah isi attendance, it is safe for you to leave the meeting now. Thank you. Assalamualaikum. Thank you, sir. Welcome. Thank you sir. Alright. Sir, sorry nak tanya sikit. Aha. Untuk yang tadi kan April 2007 punya soalan yang B tu kan. Aha. Kan kita Thank you sir. Welcome. nak cari BEP untuk New Year tu. Aha. Sir guna rumus yang mana tu? Okay, dia pakai rumus yang kejap saya tunjuk balik. Ni. Dia pakai rumus BEP je. Oh, BEP je yang untuk ambil yang. Sebab kalau you tengok yang ini, okay, yang ini sebenarnya dia pakai rumus BEP juga. Cuma rumus BEP yang asal, alamak, saya padam yang ni lah. Mana nak pertama? Tak apalah, tak apa, saya buat yang baru. Okay, kalau rumus BEP asal, BEP equals to fixed cost bagi dengan contribution margin kan. Okay, sekarang ni dia kata next year BEP akan, fixed cost dia meningkat. Kalau tengok balik soalan tu, dia kata next year fixed cost dia increase by, apa hal ni? Will increase by 20%. So maksud dia BEP untuk tahun depan, yang ini ni, you kena tambah lagi 20%. So kena tambah fixed cost yang sama darab dengan 20%. And kalau you simplifykan benda ni, dia akan jadi equals to BEP, sebab yang ni keseluruhan ni BEP. Cuma dia kata tambah fixed cost 20%. So bila tambah dekat atas ni 20%, dia lebih kurang sama macam BEP next year ni jadi BEP darab dengan meningkat 20%. Bukan ni, silap. BEP campur dengan BEP darab 20%. Kenapa? Sebab kalau tengok saya bagi contoh lah, fixed cost kita bagi simple mana. Fixed cost sekarang 100, contribution margin 10. So current year punya BEP adalah 10. Kalau dia kata fixed cost meningkat 20% next year, so kita tengok next year. Next year BEP dia akan jadi 100 ni kena tambah 20% sebab dia kata meningkat 20% kan. So you tambah 20% daripada fixed cost dia iaitu 100. Lepas tu you bahagi dengan 10 sebab contribution margin sama. So yang belah sini kalau you tengok dia dah jadi RM120. Yang bawah ni 10. Dia akan meningkat jadi 12 BEP dia. So sebenarnya kalau you tengok, bila yang belah atas ni saja meningkat, dia equals to macam the whole BEP ni akan meningkat sama. Sebab bila kita darab yang atas ni, yang sini the whole answer pun kita akan darab juga. So that's why yang saya just letak dia punya formula dia, saya je ambil BEP, mana tadi? BEP current year, saya masukkan. Lepas tu saya just darab dengan 20% daripada BEP current year. Sebab hasil akhir dia akan jadi BEP tu meningkat 20% juga. Mengikut peningkatan fixed cost. Okay ke? Oh, okay, faham sir. Okay, alright. Thank you sir. Welcome. Thank you, sir. Welcome.